Saya nak sebut satu dua perkara, lepas tu kita sembang. Tuan-tuan datang ke negara ni, macam mana orang Malaysia datang tempat lain. Kadang-kadang proses kita mencari rezeki ni mengambil masa yang lama. Sehingga sebahagian kita dah tua. Kan? Sama jugalah saya dan orang lain juga. Sehingga kadang-kadang kita tertanya-tanya. Kan? Akhirnya sampai ke mana pencarian kita? Sampai anak-anak dah besar, sampai mana? Apa kepuasan yang kita dapat? Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad disebut arba'atun tajlibur rizq. 4 perkara yang membawa kepada rezeki. 4 perkara yang menarik rezeki. Bukan buang rezeki kan. Al-Imam Ibn Qayyim ni adalah seorang tokoh dalam sunnah, dalam hadis, mempertahankan sunnah Nabi SAW. Ini adalah banyak perkara yang membawa pada rezeki sebenarnya. Tapi Al-Imam Ibn Qayyim sebut 4 hal yang saya rasa kesimpulan dia daripada hadis-hadis Al-Quran dan hadis yang dia semak. Jadi dia sebut 4 perkara dalam Zadul Ma'ad. Yang pertama kata dia Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Rezeki ni, ataupun apa kita nak tafsirkan rezeki. Duit banyak, harta banyak, ya semua tu pemberian Allah. Tapi banyak orang di negara-negara ni kita tengok banyak harta mereka. Tapi bila tidak datang bersama dengan keberkatan Tuhan, ia datang bersama dengan kegelisahan. Walaupun harta banyak. Qiyamul Lail keajaiban. Sebab tu kalau kita, siapa saja dalam hidup ni, dia sering mencari saat untuk doa dia mustajab. Orang kata malam 27 orang penuh masjid. Kan? Kerana kata Lailatul Qadar. Betul lah, okey lah. Memang disuruh pun syarak. Asalnya, orang kalau kita tanya pasal apa, malam tu ramai sangat. Tak beramai orang yang baik, orang yang jawab kerana amalan berganda. Kalau betul-betul tanya dia kata kerana doa mustajab. Asalnya, para salaf dulu memenuhi itu kerana amalan tu berganda. Tak apalah jawapan doa mustajab pun betul juga. Tetapi doa mustajab ni dia setiap malam doa mustajab. Di samping Lailatul Qadar, di samping kita pergi tempat-tempat mustajab di Arafah dan seumpama. Lailatul setiap malam. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Tuhan kita turun, apa yang layak dengan Tuhan, dengan makna yang layak dengan dia, bagi setiap malam ketika 1/3 malam yang akhir. 1/3 tu kita sebutlah lalu, kita kira dengan
Malam bermula pada, bila malam mula? Maghrib masuk malam mula. Maghrib sampai ke subuh, bahagi 3. Jadi tak samalah setiap tempat. Jadi hadis tu kata 1/3 yang akhir. Dalam hadis Muslim disebut hina yamdi sulusul lailil awal. 1/3 yang awal, tapi riwayat Bukhari itu lebih kuat 1/3 yang akhir. Tapi artinya itu semua kawasan mustajab. Kemudian Allah kata man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang doa pada aku nak mustajabkan doa dia. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang minta pada aku nak bagi. Man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Siapa yang minta ampun pada aku nak ampunkan dia. Itu setiap malam. Sebab itu orang-orang yang melazimi qiyamul lail, dia akan melihat keajaiban rezeki dia. Rezeki ni bila berkat, ajaib dah. Dia membawa pada kita apa yang kita tak sangka dan apa yang kita tak sangka. Kadang-kadang gaji macam tu juga. Tapi keajaiban rezeki, kurniaan Tuhan. Susah kadang-kadang orang, kadang-kadang macam-macam dia buat. Beratur panjang untuk dapat sesuatu. Tapi untuk seorang tu boleh berbicara dengan Allah Azza wa Jalla pada waktu malam, minta kat Tuhan, menceritakan segala masalah dia. Tuhan Maha mengetahui, tapi dia menghendaki hamba-Nya ilhah, selalu merintih. Maka kita akan tengok tak musnah orang yang qiyamul lail. Ramai orang Malaysia, selain Malaysia pun, saya tengok kadang-kadang tekanan di pejabat, tekanan kerja. Manusia ni kadang-kadang tekanan dia banyak. Tambah dia tekanan, nak cerita kat isteri tak boleh. Nak sembang anak-anak pun tak boleh. Member di pejabat duk tibai lagi apa. Ataupun kawan masyarakat masalah. Tak ada siapa dia nak cakap. Tapi agama subhanallah ajar qiyamul lail. Ketika Nabi ketakutan, takut dengan serangan persepsi orang cakap. Sebab tu orang kalau nak dakwah, nak bawa mesej dakwah yang berat-berat ni, orang kata kalau jakut di lambung ombak dengan rumah tepi pantai. Setengah orang dipikir pasal orang kata kat dia sampai 3 hari tak habis. Pergi baca status siapa pula pergi tibai dia ke apa. Buat pening kepala. Sebab itu Quran bila Nabi gementar kata, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangun malam. Bangun malam. Kadang-kadang bukan apa pun, sejam sebelum kita subuh, bangun sikit. Solat, bicara dengan Allah. Allah mengetahui, tapi dia suruh kita abang ada. Nabi bagi tak, kadang-kadang doa, walaupun sebagian riwayat tu dia tidak begitu kuat, naif, tapi saya suka kena maknanya indah. Tuan Nabi sebut Allahumma innaka, riwayat ni sedikit dari segi sanad teknikal dia ada naif. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'rifu sirri wa alaniyati wa la yakhfa alayka syai'un min amri. Nabi, ya Allah, engkau mendengar perkataanku, engkau melihat keadaanku, tidak, engkau mengetahui segala yang rahsia dan yang jelas tentang diriku, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi pada engkau. Anal ba'isul faqir, aku orang yang sangat memerlukanmu. Doa-doa dan munajat Nabi indah. Tapi siang pun okey juga. Tapi malam manusia lebih fokus.
Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Malam lebih. Sebab itu qiyamul lail. Yang kedua kata Al-Imam Ibn Qayyim, al-istighfar bil ashar, yang menyebabkan rezeki. Beristighfar pada waktu sahur. Waktu qiyamul lail tu. Istighfar waktu itu. Wa bil ashari hum yastaghfirun, Quran kata. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Istighfar waktu lain pun bagus. Kita pun patut lazimi sehari beratus-ratus kali istighfar, kalau boleh biar 1000 istighfar. Tapi istighfar pada waktu sahur mempunyai kelebihan yang tak ada pada waktu lain. Pertama, istighfar kita minta ampun kepada Tuhan. Cuma sebahagian orang, bila orang bagi tahu suruh istighfar, dia duk kira istighfar dah. Astagfirullah, astagfirullah. Apa artinya? Astagfirullah, astagfirullah. Dia ingat apa jampi nak buka pintu ke apa. Maka tak menjadi, bukan tak menjadi, tak memberi kesan yang mendalam istighfar. Istighfar maksudnya kita minta ampun ke Tuhan. Kalau setengah dulu, kalau kita buat lagu Astaghfirullahalazim, kita tidak ada makna dalam diri kita, kan? Maka itu bukan permohonan ampun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Nabi kata, tuba liman wajada sahifatahu kasratul istighfar. Beruntung orang yang mendapati pada buku catatannya di akhirat kelak banyaknya istighfar. Istighfar maksud minta ampun. Setiap kali kita sebut Astaghfirullahalazim, dengan penuh perasaan kehambaan kita, kita minta ampun, Allah ampunkan kita segala kekurangan kita, segala apa yang telah kita lakukan. Sebab itu Quran cerita tentang Nabi Nuh AS yang selalu kita baca. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku bagi tahu kat mereka, kat kaum aku, kaum Nuh, lawan Tuhan punya lama. Tapi Nabi Nuh kata, kamu istighfar pada Tuhan kamu. Innahu ghaffara. Tuhan itu ghafar, Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Dia hantar langit kepada kamu turun hujan. Itu sebab tu bila kita sembahyang minta hujan, kita istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan dia menambahkan kepada kamu harta dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dia jadikan untuk kamu taman kebun-kebun dan sungai-sungai. Ramai manusia dia akan tertanya-tanya, aku banyak ni, pendapatanku macam mana nak boleh. Dia kena beriman. Allah mendatangkan keajaiban rezeki dengan istighfar. Istighfar waktu sahur. Artinya kalau satu orang semayang sejam, qiyamul lail elok. Qiyamul lail. Dekat bayangkan qiyamul lail itu mustajab. Masa sujud Nabi lama doa. Aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan dia sujud. Dah waktu mustajab. Perbuatan yang mustajab sujud. Macam mana orang yang minta kepada Tuhan setiap malam supaya bagi rezeki dan kurniaan, melainkan Allah hadirkan kurniaan dan pemberian dia dengan jalan yang dia sangka dan dia tidak sangka. Sihat tu, kadang-kadang orang sihat tu, kurniaan. Boleh kau tu masuk hospital kadang-kadang berapa belanja. Anak sakit. Hatta cinta merupakan rezeki. Nabi kata tentang Khadijah, ruziqtu hubbuha. Aku diberikan kurnia cintanya.
Cinta Khadijah tu. Jadi salat malam. Lepas tu istighfar, astagfirullah. Dan manusia yang melalui hal ni, tuan-tuan pun mungkin dah buat. Kita akan melihat keajaiban-keajaiban dalam hidup. Yang kita sangka dan tidak sangka. Apa yang orang tak sangka, boleh kita perolehi. Apa yang kita sendiri tak sangka, ia datang. Hadir di dalam hidup kita. Istighfar. Dan dia manis. Halawah. Allah astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Dengan penuh halawah. Tak dapat digambarkan melainkan oleh orang yang melaluinya. Qiyamul Lail sama. Qiyamul Lail. Bangun Qiyamul Lail. Mungkin sebahagian kita ni mungkin tak hafal banyak. Macam-macam lah dia sama ada dia hafal dulu sebelum dia salat. Ataupun dia boleh letak mushaf di depannya, dia baca. Tapi melazimi membaca Al-Quran pada waktu malam. Kehidupan ni, apa kita cari? Kadang-kadang kita ada semua, tapi kita tak ada bahagia. Kita rasa satu ruang yang tidak dapat dipenuhi. Manusia tu terasa. Ruang apa yang dia cari, dia pun tak tahu. Makan dah ada, isteri ada, tapi tak tahu, dia missing something. Dia tak dapat memenuhi makna ruhiyah yang Tuhan kendaki, yang ciptakan insan itu. Al-istighfar bil ashar kata. Kemudian yang keempat, wa ta'ahudus sadaqah, dan sentiasa melazimi sedekah. Ramai orang kita macam-macam dia buat sedekah subuh lah, apa dia kata, tak payahlah kita buat nama, boleh lah kan. Nabi kata, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tak ada hari yang mana pagi-pagi melainkan manusia berpagi-pagi melainkan dua malaikat turun. Yaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumfiqan khalafa. Suatu malaikat kan kata, oh, ya Allah bagi pada yang memberi tu gantian. Satu lagi wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Bagi kepada yang mana kedekut tu hilang harta dia. Kehilangan kata aku duk kedekut lama, duk banyak lagi duit aku. Dia bukan maksud tu. Dia hilang. Hilang ni banyak. Hilang bahagia. Hilang nikmat hidup. Tekanan. Ramai orang yang kita tengok tekanan dalam hidup ni, orang ada harta, bukan orang tak ada harta. Jarang dengar orang susah, ada lah kita tengok orang susah sampai nak bunuh diri ni ada. Ada lah juga kes. Tapi ramai artis yang popular, nama-nama besar yang bunuh diri, makan ubat. Hidup satu keajaiban. Sebab tu maka sedekah. Kalau bersedekah ni, cuma sedekah bagi kena sasaran lah. Kat Malaysia ni ramai orang duk sedekah. Ustaz-ustaz yang kaya-kaya ramai kata sedekah kat saya. Sedekah sungguh. Sedekah ni bagi pada orang yang susah memerlukan. Kat ustaz tu boleh bagilah, hadiah lah. Dia tak sedekah kat dia. Tapi bila sebut sedekah, bukanlah semua ustaz yang bawah lah, ustaz dengar. Tapi Malaysia ni tak tahulah. Mai siapa mengaku apa ke apa, akak pergi bagi duit habis. Kawan tu dia beri dia apa, dia temberang. Kesian pasal apa? Sebab tu ilmu dia dengan shortcut. Dia kena mengaji Islam ni daripada asas. Dia kena faham konsep dia yang luas. Baru dia tahu. Kalau tidak dia tak ni, dia tak pergi ngaji apa-apa. Mai satu orang kata dia semayang pun tak apa celup ni. Mai orang habaq kata sedekah selamat dah.
Sedekah you punya bisnes naik. Secara konsepnya betul lah. Tapi ia datang dengan package, dengan iman, dengan apa, dan dengan sedekah. Dan yang 4, supaya nak bagi tuan-tuan tanya, saya pun waktu tidur ni. Dia kata, az-zikru awalin nahari wa akhiri. Zikir pada waktu pagi dan petang. Kita ada apa? Bacaan-bacaan Nabi tu, baca. Pagi-pagi, subuh mula diri, baca. Zikir tu. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman, zikir pada Allah, zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbih kepadanya masa pagi dan petang. Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur. Allah itu berselawat kepada kamu dan malaikatnya. Allah maksud Allah memuji kamu dan malaikat mendoa kepada kamu untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita buat kadang-kadang kita balik ke akhirat itu mungkin kita semua menyesal. Kalau aku kata subhanallah itu pun boleh timbangan. Padahal duduk dalam kereta lah kita subhanallah. Duduk saja lah kita subhanallah. Kita tak kata pun. Kadang-kadang duduk jalan, nak pakai kasut dia kata alhamdulillah subhanallah. Dan zikir ni apabila kita melaziminya, ajaib. Tengok siapa yang melazimi la haula wala quwata illa billah. Dia akan tengok bagaimana Allah jadikan kemustahilan itu dapat direntasi. Tidak ada daya untuk upaya melainkan dengan Allah. Nabi sebut alidhu bi ya dzal jalali wal ikram. Sentiasa melazimi ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Sehari berapa banyak dia. Tengok Allah angkat dah kedudukan dia. Wahai yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Dalam hadis Ibn Hibban, orang mai ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku tak boleh baca Quran. Alimni ma yujzuhu ma yujzu'ni min Quran. Ajarkan aku apa yang dapat aku gantikan Quran. Ini bab orang yang tak boleh baca Quran. Badui mayat Nabi. Dia tak boleh baca. Apa Nabi kata ada? Nabi kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tapi dia badui kan. Dia kata, ya Rasulullah, hadza lillah famali. Wahai Rasulullah, hak tu untuk Allah. Aku dapat apa? Okey juga soalan dia kan. Nabi dalam hadis, Nabi senyum ke dia. Nabi kata, kalau sebagai riwayat, dia pergi dah. Dia kira nyari dia, dia patah balik. Rasulullah, yang tu untuk Allah. Tak apalah aku buat. Aku ni dapat apa? Salah ikhlas. Nabi dia kata, hang ni, tunggulah akhirat kau. Nabi kata, kau sambung. Allahumma ghafirli. Allahumma rahamni. Ya Allah, ampunlah aku. Warhamni. Kesian ke aku. Wahdini. Tunjukkanlah aku. Wa'afini. Afiatkanlah aku. Selamatkan aku daripada ni. Warzuqni. Dan bagi rezeki kepada aku. Kau baca hak tu, kau baca yang ni. Hak tu untuk Allah lah kau kata, hak ni untuk kau. Bagus juga dia tanya, kan? Dia pun patah balik, dia kira dengan jari dia, ni cukup. Kalau tidak 15 ni je, Nabi bagi 5 ni. Jadi satu orang yang melazimi ni,
Allah merezekikan dia dengan rezeki yang banyak, mudahan. Ni Ibn Qayyim sebut saja, saya ambil sebagai mukaddimah. Tuan-tuan, arba'atun tajlibur rizq, 4 benda yang mendatangkan rezeki. Apa dia tadi? Pertama tadi apa? Qiyamul lail. Kedua, al-isfaru bil ashar, istighfar waktu sahur. 3, ta'udu sadaqah, sedekah. Keempat, zikir pada. Mudah-mudahan kita semua buat. Agama ni perbicaraan yang banyak dan macam-macam pun kadang-kadang tidak memberikan apa manfaat kalau kita tidak ada apa yang kita sendiri boleh amalkan. Zikir adalah keajaiban. Zikir ni bukan duk bahak-bahak kat orang, pegang tasbih berjalan, duk tunjuk, oh ni tengok berapa ribu aku ni. Zikir ni antara kita dengan Allah. Kita duduk, kita melazimi sehingga kita akan rasa kekurangan diri. Orang yang sentiasa berqiyamul lail, kalau hari dia tak bangun qiyamul lail, dia rasa macam mana? Kan? Apa kita rasa? Kita rasa ada kekurangan kita. Kita rasa bersalah kita. Kan? Tapi kalau orang tak jenis tak semayang, dia boleh semayang, dia tinggal semayang tak apa. Manusia, alhamdulillah Allah bagi, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala segala puji bagi Allah, tunjukkan kita jalan. Ada orang kita tengok semua okey kadang-kadang, tapi tak semayang. Banyak. Ada masa kawan-kawan anda semayang, ada masa dia tak semayang. Kalau Allah tidak membuka dengan kurniaannya. Tapi kalau Allah bagi kurnia supaya kita juga salat, bukan saja semayang, kita pun semayang malam yang mana dia suka. Sampai waktu salat malam dia kejut kita. Kalau kita, subhanallah, orang sesiapa yang, semua tuan-tuan, perempuan yang melalui hal kehidupan dengan Tuhan ni. Sebenarnya orang qiyamul lail ni dia kan pakai jam pun. Time dia datang, dia bangun. Dia pun tak tahu siapa bangunkan dia. Kadang-kadang terkejut, dia tekan bangun tu. Sampai time tu Allah bangunkan dia. Tuan-tuan, orang besar ni kat Malaysia pilihan raya, geng-geng yang tak dapat surat, apa? Jadi calon tu pening tu kan, macam-macam jadi kat Malaysia, tak kira lah parti mana pun kan, duk tunggu kan. Sama juga orang besar, kadang-kadang kita ada majlis-majlis besar, tapi orang bayar bulan, dapat? Aku tak dapat. Telefon pejabat dia, tak ada surat, cuba tengok ada jemput tak? Dia rasa dia ketinggalan daripada majlis, terutama majlis yang dihadiri oleh orang besar macam-macam kan. Dia pula tak dapat, kita pula silap pihak abang kata kita dapat. Dia pening. Kadang-kadang kita bukan minat sangat pun. Tapi kan, ni ada satu majlis saya tak mahu sebut, 7 sultan hadir. Kawah tak dapat duk pening. Dia keluar daripada circle tu. Kan? Tuan-tuan, manusia hadir kadang-kadang, orang hadir majlis-majlis besar. Bukan ada apa pun, minum teh, pakai baju, bubuh lah baju sempena tema tu. Sebagai nak mensabitkan dia di dalam circle tu. Ni circle, nak cerita golongan aristokrat yang hidup dalam negara. Ni kita ni British punya apa? Cara kan, semua ranking dalam masyarakat ni. Sebab tu duk kerja hang tak ada dapat status, tak ada status kan. Sebab tu kalau kita pergi tengok, aduh gila nak pakai beg 70,000 lepas orang Malaysia. Orang putih tak pakai. Cuma di London, orang London dah heran. Masalah heran dia pun mata biru ni. Orang Malaysia pergi beli mata bubuh biru punya nak pakai tu. Kan, bukanlah saya kata salah, tapi saya nak kata pasal apa? Nak mengisbatkan kedudukan dia tu di kalangan dalam apa? Dalam circle tu supaya tengok you pakai jam apa kan, jarak jam harga berapa, pen harga berapa, ataupun ni kereta apa, supaya tak terkeluar
Bila dipanggil pada majlis-majlis terutama yang membabitkan golongan istana dan seumpamanya dia hadir, oh kalau tak dipanggil rasa kecil hati dah. Apa sangat selain makan kek, makan apa. Tapi dia orang tak tahu. Pasal apa dia mau dipanggil? Supaya nak membuktikan dia tu dekat dengan orang yang besar dalam segala orang besar. Allah Azza wa Jalla pencipta alam. Bukan semua orang dia jemput Qiyamul Lail. Kalau dia jemput kita, kita lebih mudah-mudahan lah, kan? Lebih beruntung lah daripada majlis-majlis lain orang tak jemput pun tak apa. Ada orang boleh pergi majlis hebat-hebat tapi Qiyamul Lail tak boleh bangun. Kan? Mudah-mudahan kita, Allah bangunkan kita. Dan tak bangun ya. Dan dia tak pernah pun lah hidup dia kalau tanya pernah sekali. Tu pun bangun ngantuk tidur balik. Sembahyang 2 rakaat. Tapi kalau Allah jemput kita salat, waktu dia kita bangun, boleh pergi ambil wudu, salat dengan khusyuk, boleh berdoa pada dia, boleh mengerintih pada dia, boleh berbicara dengan dia. Apa lagi nikmat? Bukan raja, bukan sultan, bukan presiden. Semua itu orang bagi saja. Tapi dengan Rabbul Alamin. Sebab itu hidup ni apabila manusia berada di dalam jalur hubungan dengan Tuhan, dia melihat alam ni kecil ya. It's nothing. Yang hampa kagum ni nothing. Kan? Dan siapa yang pernah duduk dalam semua rangkaian ni, kita tahu apa sangat saja status sosial dalam masyarakatnya. Tok tanya dah dapat datuk, dah dapat ni dah. Oh, come on. Setengah tu malu tak dapat. Kan? Tapi tak ada. Tapi kalau sebab tu ini manusia gelisah. Gelisah orang kata oh gelisah. Tapi kita kalau kata kita ni hubungan kita dengan satu negara tu kita hak nombor 1 semua okey kita. Bagi kedudukan kat kita. Hang kata pergi kat bawah apa kau nak peduli apa? Kan? Alam ni macam tu. Itu manusia. Kalau kita rasa kita sentiasa dapat berbicara dengan Allah, mengadu pada dia, minta ampun kat dia, mengaku kesalahan kita. Kita salah, kita semua ada dosa banyak. Tapi masih lagi dia duk jemput kita, mai bangun, solat pada dia. Nikmat hidup. Nikmat hidup. Nikmat kehidupan. Sebab itu ada apa yang dikata Ali Zainal Abidin, cucu Nabi SAW, cik Nabi, anak Sina Ali. Kalau orang besar tahu apa yang kita nikmati daripada nikmat Qiyamul Lail ni, tahajud ni, mereka saya akan hasad dengan kita. Mereka tak ada. Melainkan mereka yang juga dirahmati Allah memperoleh benda yang sama. Mudah-mudahan Allah jadikan kita Qiyamul Lail, beristighfar pada dia, minta ampun kepada dia, juga bersedekah dan juga melazimi zikir untuk diri kita, kan. Tak payahlah pegang tasbih Shaolin tu bawa mata. Di Malaysia style, baru ni saya pergi Uzbek, ada satu tarekat ikut Malaysia. Dia jadi style, bubuh biji zikir tu penuh tengkok. Tak apalah, ikut niat dia lah. Tapi Al-Imam Ibn Jauzi, Abdul Rahman Al-Jauzi, dan kitab dia Talbis Iblis, dia kata tu talbis iblis. Kadang-kadang orang cakap kita tasawuf tarikat. Apa yang, what are you looking for actually? To show off, nak bagi tahu orang, atau to purify your soul? Apa tujuan asal? Tak apalah yang mana tak kena, tarikat satu hal, tapi actually apa yang tujuan orang nak buat tasawuf ni?
Tapi tasawuf duk pergi cerita kami geng tasawuf. Malam-malam Nabi. Tasawuf kata kabur. Ujub dan riak. Dia geng-geng ni dia kata tak ada tasawuf. Pasal apa? Tak ada pergi zikir habaq kat orang. Dia akan dia pegang tasbih berjalan baru dia kata dia zikir. Tapi itu hal dia orang lah kan. Tapi maksudnya tujuan agama apa? Tak payah ceritalah tasawuf tinggi mana ke. Tujuan agama ikhlas, beramal kerana Allah Ta'ala, tidak menunjuk, tidak syirik, tidak riak dan seumpamanya. Hatta orang salih dulu, ibadat dia pun sembunyi dengan isteri dah. Tak pun bagi isteri dia nampak. Supaya takut ada ujub dia. Kan? Padahal isteri kita kira apa, mesti tahu kita bangun malam. Kejut dia sekali. Kita aja bangkit. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Itu satu mukadimah sajalah.